syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Labursaham.com, Labursaham.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ni 2 hari bulan 11 2020 bagi sesi opening bell setiap hari Isnin jam 8.30 pagi. Alright. Alhamdulillah. Sekejap je dah masuk bulan 11. Diam tak diam kita kurang daripada 60 hari, 2 bulan. Maksudnya bulan 11 bulan 12 akan tutup tirai tahun 2020. Tahun yang penuh dengan cabaran. Dari awal tahun sehingga kini kita lihat penuh dengan cabaran. Moga Allah permudahkan segala urusan kita. Alright, alhamdulillah. So, syukur kepada kita pada semua kerana pada pagi ini dapat kita bersama sekali lagi bagi sesi opening bell setiap hari Isnin. Dan pastinya minggu ini lagi banyak perkara-perkara penting yang akan berlaku, dan kalau melihat dengan katalis-katalis dalam pasaran berkemungkinan besar kan lebih kepada negatif. Negatif. Bila negatif kita kena hati-hati. Setelah berlalunya Oktober ataupun dikenali sebagai bermula dengan Oktobul, tapi di penghujung 2 minggu terakhir Oktober kita melihat menjadinya Oktober. Dan orang tanya November ni November apa? Ada yang share kata November blur. November kan. Saya kata Novemberin. Kan kita dah tengok tragedi Oktober berlaku, belum tragedi pun sebenarnya kan. Kata tragedi ni kejatuhan besar, tapi tak ada pun kejatuhan besar berlaku kan, bukanlah crash. Cuma bulan Oktober tidak berapa memberangsangkan dari segi overall keadaan pasaran. Okey, dan bulan 11 ke mana ke arah tujuannya, yang mana kita baru saja masuk hari kedua bulan November, dan hari ini merupakan hari pertama sesi dagangan bagi bulan November. So apakah akan hujan sepanjang bulan? Dan nampak apa kan, bermulanya November dan nampak hujan hari-hari kan. Di Lembah Kelang hujan hari-hari. Kita tahu tempat tuan-tuan. Tetapi maaf, yang pastinya bulan November terutama minggu pertama, minggu ini 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan, hampir setiap hari mempunyai katalis-katalis yang sangat penting yang pastinya akan memberi kesan terhadap pasaran. Minggu ni, minggu yang lebih hangat. Kan? Lebih hangat kerana hampir setiap hari, saya ulang ni, hampir setiap hari akan ada katalis-katalis penting yang akan diumumkan. Apakah dia? Yang pertama, kita go through dulu. Apakah katalis-katalis penting yang anda kena alert? Alright? Katalis yang pertama, sedia maklum, besok merupakan hari penting di Amerika Syarikat yang akan berlangsungnya presidential election yang dinanti-nantikan. Right? Antara Joe Biden sebut sasul kan, dan Donald Trump. So dari segi percentage wise popularity, nampaknya Joe Biden mendahului Donald Trump, tapi semuanya boleh berlaku di saat akhir, potong tangkona seperti mana berlaku pada tahun 2016. Jadi apakah akan berlaku sekali lagi bagi tahun 2020? Alright, so esok merupakan hari yang sangat penting yang mana kita akan lihat katalis yang sangat besar, kerana ini akan membawa kepada satu polisi dan dasar untuk 4 tahun yang seterusnya kan, atau 5 tahun yang seterusnya. Jadi perkara ini sangat penting, dan saya dah kongsikan pun di grup Sembang Saham sebenarnya apakah kelebihan sekiranya Donald Trump menang dan apakah kelebihan apabila Joe Biden menang kan. Tapi yang pastinya bagi saya pribadi, kalau melihat sejarah pasaran saham di Amerika Syarikat khususnya kan, siapa pun menang biasanya pasaran saham akan melonjak naik. Jadi tak ada isu lah sebenarnya. Cuma before election normal pasaran akan berada dalam ketidaktentuan kerana tak tahu siapakah yang akan merajui dan apakah dasar-dasar yang akan dilakukan. Jadi pastinya pasaran akan bergelora yang lebih luar biasa pada minggu ini.
Alright, itu yang pertama. Yang kedua, minggu ini juga kita dapat lihat syarikat-syarikat gergasi di Amerika Syarikat juga akan terus mengumumkan prestasi-prestasi kewangannya seperti mana pada minggu lalu. Tapi saya juga percaya keputusan prestasi kewangan ini akan tenggelam dengan katalis yang lebih besar, iaitu katalis presidential election. Jadi tapi kita kena ambil maklum lah, walaupun pada minggu lepas dapat saksikan bukti hidup apabila syarikat-syarikat di luar negara, di Amerika Syarikat khususnya, membuat keputusan prestasi yang baik. But sekali lagi, saham-saham di Amerika Syarikat atau di Wall Street juga mengalami kejatuhan. Jadi minggu ni banyak lagi syarikat-syarikat yang akan mengumumkan prestasi kewangannya. Jadi pastinya kita akan lihat di mana di Bursa Malaysia sendiri hampir 50 syarikat. Ini juga satu perkara yang mengejutkan saya, kan, yang saya menjangkakan bahawa pada bulan 11, hujung bulan 11 nanti banyak syarikat-syarikat akan umumkan prestasi, tetapi not bad. Okay, hampir 50 syarikat, tak salah saya, telah pun mengumumkan prestasi kewangannya pada minggu lalu, dan kita dapati keputusan pun agak baik, dan some company membuat keputusan yang sangat luar biasa tapi juga tidak naik ataupun mengalami kejatuhan. Kenapa? Inilah sentimen-sentimen yang menghantui pasaran. Okey. Jadi QR, of course lah kita kena lihat. Seterusnya, hari Selasa juga di Malaysia, Bank Negara Malaysia akan mengadakan mesyuarat. Apakah OPR kita akan diturunkan lagi buat kali kelima? Jadi ini juga perkara yang akan dinantikan oleh para pelabur. Dan kalau kita lihat hari ini, right, banyak cadangan di kalangan pemimpin-pemimpin di luar sana mencadangkan bahawa pengeluaran EPF dilakukan, diberi kelonggaran kepada mereka-mereka yang memerlukan, moratorium dilanjutkan lagi, right? Kadar faedah diturunkan. Jadi perkara-perkara ini pastinya akan membawa kesan terhadap terhadap keputusan yang akan dibuat oleh Bank Negara pada hari Selasa, iaitu besok. Right? Dan juga kesan terhadap pembentangan bajet yang akan diumumkan pada hari Jumaat. Jadi di Malaysia ada dua perkara penting yang perlu kita nantikan. Yang pertama adalah OPR Bank Negara yang akan diumumkan dalam masa terdekat. Ramai yang kata kekal, tak ada jauh beza pun kalau turun dia tak memberi kesan yang besar. Ada yang kata turunkan lagi lah supaya boleh merancangkan lagi ekonomi. Jadi kita lihat keputusan yang akan diumumkan oleh Bank Negara. Dan juga apakah ianya akan membawa kepada pembentangan bajet pada 6 hari bulan. So di Malaysia ada dua katalis utama, iaitu pada hari esok Bank Negara dan juga pada hari Jumaat pembentangan bajet 2021. So kita sedia maklum bajet ni isu yang panas kerana kesan daripada pergolakan ataupun keadaan politik yang kurang stabil lah boleh saya katakan di Malaysia. Kita dapat saksikan bahawa apakah bajet ini akan diluluskan. Sekarang ini satu perkara yang sangat-sangat penting untuk arah tuju ekonomi bagi tahun 2021. Okay. So itu pada hari mana Selasa ada dua perkara election. Of course election di malam lah kan, sebab Amerika Syarikat dia waktu perbezaan waktu. Dan masuk bulan November ni dia dah kira waktu winter. Jadi pasaran saham di Amerika Syarikat juga akan diubah waktunya. Alright, 10.30 malam instead of 9.30 malam kata saya. Kan? Alright. Jadi besok ada banyak katalis. Ada dua perkara penting yang kita akan lihat. Hari Rabu, ingat dah selesai kan? Hari Rabu mungkin kita akan lihat satu Bank Negara Selasa. Rabu, FOMC pula akan bersidang. Federal Reserve pula akan bersidang, cuma kita akan dapat keputusannya pada hari Khamis. Alright, apakah Federal Reserve polisi-polisi yang akan dilakukan sejurus selepas pilihan raya presidential diadakan. So, ke manakah dasar-dasar yang akan dibawa? Alright, so ini satu perkara yang penting juga kita akan lihat kerana katalis besar biasanya Federal Reserve ini kan akan membawa kepada hampir petunjuk pasaran di seluruh dunia. Jadi apakah kenyataan yang akan bawakan oleh Jerome Powell pada minggu ini? Apakah akan ada injection duit lagi dalam pasaran dengan cara pembelian bond yang dilakukan, ataupun apakah ada signal-signal lain yang akan diumumkan? Ini juga satu perkara yang akan dinantikan oleh para pelabur dan para pedagang di bursa maupun di seluruh negara.
Alright. Dan banyak kan waktu Rabu, Khamis kan. Ada lagi. Jobless claim kan. Dan minggu ni pula hari Jumaat, minggu pertama kan. Non-farm payroll data. Hari-hari tu tuan. Macam-macam data nak keluar minggu ni. Jadi kalau melihat dengan keadaan pasaran, terutama saya suka nak kongsikan tentang fear index, menunjukkan market sentiment berada dalam keadaan fear. Right? Kebimbangan ini menghantui pasaran, sebab itu kita lihat sentimen yang ada bukan sentimen yang agak baik tapi sentimen yang kurang baik. Jadi bila tahu kurang baik, kita perlu berhati-hati dalam pasaran. Right? Tapi apa pun boleh jadi. Cuma saya nak kongsikan fear index yang berlaku yang ada di luar sana. Okay? Dengan menyaksikan petunjuk-petunjuk pasaran yang ada di luar. Iaitu pastinya kita akan melihat dari segi hari ni of course everybody bercerita tentang Biden dengan Trump. So macam-macam cerita kat sini. Dan dari segi percentage for a time being nampak Biden mendahului Donald Trump, okay, bagi permulaan ataupun sebelum berlakunya pilihan rayanya. Alright, itu yang pertama. Tapi satu perkara yang suka saya kongsikan adalah keadaan indeks VIX. Alright, VIX index not looking good. Sekejap Ini dari segi cerita-ceritanya lah ya. Cerita-cerita apakah kelebihan-kelebihan ataupun masing-masing strategi saat-saat akhir dan apakah arah tuju yang akan dibawakan. Ini perkara yang dinantikan dan pastinya alright, Biden menggunakan kekuatan yang mana melihat kelemahan yang berlaku tentang bagaimana di Amerika Syarikat. Alright, kesan daripada kepimpinan Donald Trump yang mana jumlah mereka dijangkiti wabak COVID-19 meningkat luar biasa, kan, yang mana semalam sahaja melepasi para 100,000 orang yang dijangkiti, breakout. Kan? Dulu terkawal, yang ni breakout. Ini sebenarnya mencetuskan kebimbangan yang sangat utama. Sebab sebenarnya kalau tanya-tanya, adakah election kata-kata saya sebutkan tadi punca utama kebimbangan para pelabur, para pedagang? Tidak. Kebimbangan utama sebenarnya adalah tentang peningkatan jangkitan COVID-19 di seluruh dunia. Dan di United Kingdom sekali lagi membuat lockdown for another 2 weeks. Dan dijangka berlarutan sehingga Disember. Jadi sebenarnya ini yang sebenarnya membimbangkan para pelabur, para pedagang. Sebab apa? Kerana ia memberi kesan yang sangat besar terhadap ekonomi. Dan pasaran saham bergerak dan bertindak balas lebih pantas daripada data-data yang akan diumumkan. Walaupun pada suku tahun ketiga kita dapat saksikan data-data yang diumumkan satu data-data yang baik. Tetapi kesan daripada kita lihat peningkatan yang sangat ketara bukan sekadar di luar negara, di Malaysia sendiri. Alright? Bukan di luar lagi dahsyat. Alhamdulillah Malaysia ni alhamdulillah masih terkawal kan. Di luar tu lagi dahsyat. Alright? Jumlah jangkitan 100,000. Dan di Amerika Syarikat nak menuju ke 10 juta yang dijangkiti. Yang dah meninggal lebih 200,000. Jadi ini sebenarnya membimbangkan kerana dia akan memberi kesan terhadap perkembangan ekonomi. Yang kita sedia maklum, perkembangan bagi suku tahun ketiga ini agak baik. Alright. Nampak kesan pemulihan, tetapi kebimbangan para pelabur sebenarnya lebih bertumpu kepada bagaimana keadaan ekonomi sekiranya berlakunya negara-negara yang membuat lockdown semula. Ini yang membimbangkan kerana dia akan mengencatkan perkembangan ekonomi di masa hadapan. This is the main concern. But of course, salah satu sekiranya besok pilihan raya selesai, satu bebanan, satu perkara yang dinantikan tu reda. Jadi satu perkara tu selesailah kan. Jadi kena selesaikan banyak perkara-perkara lain. Okey, banyak perkara-perkara lain yang ada dalam pasaran. Okey. Jadi kita nak berbalik jap saya nak berbalik kepada platform untuk melihat VIX. Dan bukan sekadar VIX tuan-tuan, semalam saya kongsikan dalam sesi perkongsian bersama grup mentoring Hafiz Tokyo semalam. Alright, saya menunjukkan satu fear index. Orang kata, Haji, betul ke selain daripada VIX tu kan? Sekejap saya nak tunjuk ni. Alright, fear index yang berlaku. Fear versus greed index. Dia ada dua-dua index ni, magic tuan-tuan. Kan? Fear index, fear and greed index. Ni jarang saya tunjuk, ni first time saya tunjuk ni. Semalam orang pertama dia dah dapat lah, saya dah kongsikan sesi semalam kan. Ni saya nak tunjuk, selain daripada VIX tu, kan, jom kita tengok apakah yang berlaku dari petunjuk-petunjuk fear and greed index yang ada dekat luar tu tuan-tuan. Okey, kita dapat saksikan, biasanya kalau pasaran
berada dalam fear, greed akan kepada bond. Ini biasa. Dia macam ibarat orang kata kalau saham tak bagus, dia pergi pada emas. Tapi hari ini kita lihat pergerakan harga emas juga tidak menentu. Pergerakan harga digital asset juga mengikut seperti mana pergerakan pasaran saham. But apa yang kita boleh saksikan di sini, bila pasaran tak bagus, of course bond akan meningkat naik. Orang akan bertukar kepada bond. But you can see the market momentum dekat S&P fear. Put and call option fear. Stock price strength fear. Stock price breadth extreme fear. Safe haven demand extreme fear. Semua market volatility extreme fear. Jadi dah tahu fear tu kau berani masuk market tu kenapa? Kan? Janganlah masuk market. Kan? Tapi inilah peluang yang kita kena nantikan. Kerana kita sedia maklum, apa yang anda lihat, apa yang kita lihat hari ini, ianya bukan bersifat fundamental. Ianya lebih kepada sentimen ketakutan para pelabur dibimbangi bahawa ekonomi mungkin akan lebih lambat dari segi recovery. Sebab kita dapat lihat, dan keadaan ini ada keadaan yang hampir sama berlaku pada bulan 2, bulan 3 secara teknikalnya je. Secara teknikalnya je. Cuma, adakah ramai tak adakah je sahamnya akan jatuh lebih teruk seperti mana bulan 2, bulan 3, kan? Kalau melihat pengalaman saya fikir ramai telah lalui, mungkin tidak akan jatuh ke tahap tersebut kerana kebimbangan hari ini dan dulu tak jumpa vaksin dan tak ada solution, tak ada usaha yang dilakukan, kan maksudnya usaha dilakukan tu macam diorang ingat pandemik ni satu perkara yang boleh diatasi dengan segera, tetapi rupanya pandemik ini berlanjutan. Tetapi hari ini banyak syarikat-syarikat pharmaceutical sedang berusaha keras untuk mencari vaksin yang ada, dan sekiranya vaksin itu mungkin, saya percaya ianya akan mengembalikan keyakinan para pelabur, para pedagang pastinya kerana ekonomi akan recover semula, kan, dengan penemuan vaksin yang ada. Jadi secara teknikalnya kejatuhan hari ini bersifat fear factor, dan seharusnya inilah peluang yang seharusnya ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh mereka-mereka yang ingin masuki pasaran. Kan? Sebab itu pentingnya pengurusan money management. Tapi kalau kita tersangkut kat puncak bahagia, beli sampai 100 saham simpan, kan, tak ada duit, memang kau termenung lah. Kan, memang cik aku je nak buat ni. Dia punya kelang kabut tu, ya Allah. Tuan-tuan memiliki pegangan dalam syarikat. Selagi syarikat tuan-tuan untung, syarikat tuan-tuan membuat pengumuman prestasi kewangan yang baik, tak ada apa nak bimbang. Dan di sinilah peluang untuk tuan-tuan mendapat harga yang lebih baik. Tetapi bila kita dah tersangkut di puncak bahagia, tak tahu nak buat apa, portfolio kita semua pula sampai 20-30 saham yang ada, semuanya merah, memanglah kita demam, kan? Jadi akhirnya di mana kesilapan kita? Bukan salah pasaran, tapi kesilapan kita menguruskan wang kita. Kesilapan kita membuat pemilihan saham yang begitu banyak. Kesilapan kita kalah pada emosi. Jadi perkara-perkara ini yang perlu kita atasi. Alright? So far okey korang ni? Okay tak? Okay. Share lah sikit, dah 2,000 orang. Penat aku cakap. Jom, kita tengok dari segi pergerakan. Alright? Katalis, itulah katalis yang saya summary-kan. Election, alright? Presidential election, Bank Negara OPR, FOMC meeting, juga berkait rapat dengan interest rate, okay? Dan dasar-dasar yang akan dibawakan, monetary policy yang akan dibawakan oleh Federal Reserve, okay? Initial jobless claim data, non-farm payroll data, QR, right? Budget 2021, okay? COVID-19. Tak cukup tangan, tuan-tuan. Penuh. Dan most of it, semuanya melibatkan sentimen. Sebab tu, the catalyst is very crucial untuk kita tahu apa yang berlaku dalam pasaran. Okay? So far dapat data tu, clear? Clear cakap? Clear. Okay? Jom kita tengok dari segi petunjuk pasaran. Okay? Kita tengok di pasaran seluruh dunia, terutama indeks-indeks yang ada. Okay, saya suka tengok dari segi, saya nak tengok indeks. Jom kita tengok major world indices. Bukan sekadar di Malaysia tuan, satu dunia tuan-tuan. Sekejap sabar. Saya nak share screen. Share screen. Macam mana semalam yang tahniah kepada juga, sementara itu tahniah kepada mereka yang telah hadir program webinar labur saham terakhir, program 1 hari yang diadakan pada Sabtu. Alright, dan juga tahniah kepada mereka yang hadir program
screener mastery semalam kan, yang mana saya juga merupakan pelajar dalam kelas tersebut. Kan seronok belajar. Kan kita tak mengajar, kita belajar. So nampak tak? Jom kita tengok Dow Jones dulu lah. Okey, tengok Dow Jones dulu Mostly kalau tengok Dow Jones dengan kita akan tengok 3 indeks utama lah Dow Jones, S&P dan juga Nasdaq. Kita tengok apa berlaku. Dan semua pattern sama, di seluruh dunia sama. Dan kini kalau tak silap saya, dari segi petunjuk pasaran Dow Jones ni kita berada di tahap sokongan. Okey, nampak Dow Jones banyak pula dia keluar. So, saya buat comparison ni. Okey. Okey, nampak Dow Jones mengalami kejatuhan demi kejatuhan kejatuhan-kejatuhan yang banyak. Tapi interesting ni saya tengah tengok dari segi digital asset. Digital asset dia lawan pula lah. Kan? Steady digital asset dah naik pula. Kan? Sebab kerana orang kata digital asset adalah the future goal. Kan? Tapi semua dia berlawan arus pula. Kan? Tapi dari segi Dow Jones mengalami kejatuhan yang agak ketara terutama pada hari Rabu ke hari Khamis kita cuti. Hari Rabu kan kejatuhan 900 mata. Cuba lantun semula tapi jatuh lagi The whole week Dow Jones mengalami kejatuhan. Okey. Dan dari segi petunjuk indeks yang lain kita tengok dari segi indices yang ada. Jom sekejap. Kita ada Dow Jones, kita ada dia kalau buka ni kan ada lambat lah beratlah. Dow Jones dengan kejatuhan, sekejap saya cuba buka. Saya suka pakai dua-dua sistem ni tapi kadang sistem ni berat sikit lah. Okey. Alright, kita nak tengok S&P 500. S&P 500 nampak semuanya merah tuan-tuan ni. Sekejap. Okey, S&P 500. Sekejap. Sorry. Dia biasa kat rumah ni je tu lah tuan-tuan. Nak klik tu berterabur tangan ni. Okey. Saya leave dulu lah. Dia tak nak terbuka pula. Sekejap. Kita tengok dari segi, saya gunakan investing.com lah senang Sebab itu kat situ senang nampak. Carta dah ada, you all boleh tengok sendiri pun kan. Saya cerita je lah apa berlaku. Sebelum pasaran dibuka lagi 6 minit. Dan saya tak terperanjat juga akan berlakunya lantunan teknikal. Kan. Saya tak terkejut sebenarnya. Okey. Sebab saham naik dia boleh naik, dia boleh turun dia boleh naik. Jadi tak ada apa nak, walaupun katalis nampak macam kurang memberangsangkan. Okey. Let's go through apakah Malaysia boleh. Anyway, kalau kita lihat dan saya share. Dari segi satu perkara bila kesan daripada COVID tuan-tuan boleh saksikan bahawa nampak tak? Alright. Minyak terus mengalami kejatuhan. Alright. Minyak mengalami kejatuhan. Oil hit 5 months low. Okay, of course bila komoditi minyak jatuh pasti dia akan memberi kesan yang negatif terhadap pasaran saham terutama di Malaysia kerana kita ini antara satu komoditi yang penting bagi negara kita. Alright. Dan overall kalau anda lihat juga, alright, pasaran hadapan yang telah dibuka di Amerika Syarikat terus mengekalkan momentum negatif. Alright, momentum negatif. Pada sesi dagangan pasaran hadapan US 30 futures dah negatif 126 mata. Alright. S&P 500 juga negatif 7 mata. Alright, sedangkan dah jatuh pada hari Jumaat, Dow Jones jatuh 157 mata dan S&P 500 jatuh 40 mata dan this morning nampaknya masih berterusan kejatuhan yang berlaku di Amerika Syarikat pastinya akan memberi kesan terhadap pasaran global. Begitu juga dengan VIX Index. VIX Index tadi saya tunjuk macam-macam fear index kan. Ni VIX Index yang biasa digunakan pakai oleh para pelabur, para pedagang untuk melihat kebimbangan, ketakutan yang ada dalam pasaran. Dan lihat, tu dia breakout tuan-tuan. Dia breakout, you don't play. Alright, dia breakout di situ kan. Cuma pun kalau kita ambil for let's say 6 month. Alright, 6 month. Dia dah balik kembali bulan 7. Of course dia taklah setinggi pada bulan 3 yang lalu. Kan bulan 3 tu ni 70 kan. Lepas tu dia patah balik. Dia naik kan. Ini memang market koyak. But now for 1 bulan pun kita dapat saksikan the VIX index is climbing up. Alright. So please be careful. Okay. Please be careful. Walaupun indeks ni nampak bertahan dekat 38 ni kan.
But just careful lah sebab consider very very high. Okay, consider tinggi lah walaupun dia belum lah pergi sampai 70-80, but consider tinggi. Berbanding kalau kita lihat sebelum ni dia stagnan dekat 25 tu masih tinggi sebenarnya. Tapi dia tenang lah 25, dia sideways, dia relax dan dia buat breakout pada akhir Oktober. Dia buat breakout ni, gap lagi, boom, dia naik, dia pull back balik but still consider very high. So please be careful dekat dengan keadaan sentimen yang masih lemah dalam pasaran. Okay, itu yang berlaku. Dan jom kita tengok dari segi indeks petunjuk pasaran di Malaysia. Right. Di Malaysia juga dari segi data-data yang ada sebenarnya kita dapat lihat, alright, saham-saham yang breakout jumlahnya kecil. Alright, tak banyak. Kita ada mungkin di sini kita ada CCM, kita ada Nationwide, kan? Kita ada 3 tu je. CCM, DJSB, Nationwide. 3 sahaja saham yang berada di paras 52 weeks high. The rest tak ada. Kat sini pun salah satu petunjuk pasaran yang lemah. Jadi sebab itu kita kena hati-hati dengan keadaan pasaran. Begitu juga kalau kita lihat data pada minggu lepas, lupa saya nak share. Last week data, alright, last week data yang mana kita lihat penyertaan pelabur runcit masih dalam pasaran tetapi jumlah yang sangat ketara yang mana jumlahnya berbanding minggu sebelumnya. Alright, minggu sebelumnya ketika minggu sebelumnya lah, minggu sebelumnya kita dapat lihat jumlah dagangan mingguan di Bursa Malaysia mencecah sehingga 40 bilion. Alright, average disebab ada yang 9 bilion, 6 bilion, 8 bilion, 12, 11 bilion. But last week, even though last week kita cuti Maulid Rasul kan satu hari, tapi jumlahnya hilang separuh. Last week hanya 20 bilion sahaja. Alright, separuh daripada minggu sebelumnya. Banyak tu 20 bilion. Menunjukkan bahawa pasaran masih dikuasai oleh pelabur runcit tetapi jumlahnya kecil. Maknanya kecil berbanding sebelumnya. Dan kita dapat lihat pada minggu lepas net seller masih dikuasai oleh pelabur-pelabur institusi. Alright, pelabur institusi masih menguasai jualan terutama pelabur-pelabur asing. Yang mana pada hari Khamis sahaja pelabur asing menjual perdagangan lebih daripada 270 juta. Alright. Dan total last week pun banyak 2, 3, 4. Banyak berapa ratus juta ni. 2, 3, 4, 5. Dekat 600 juta net selling oleh foreign fund. Jadi kena hati-hati juga sebab foreign fund masih menjual dan nampaklah retail juga jumlahnya mengecil sedikit pada minggu lepas. Dan kita dapat lihat market sangat lemah pada hari Jumaat, lebih daripada 1,000 saham yang mengalami kejatuhan. Apakah dia akan bawa pada minggu ini? Sama-sama kita nantikan. Let's go through indices sekejap lagi. Okay. Dan terutama kalau kita lihat FBM KLCI kita juga telah pun pecah tahap sokongan yang kuat sebelum ini. Alright, 148 telah pun ditembusi. Sebenarnya 1,005, 1,015, but last week breakdown. Okay, breakdown. So next, okay, next ni kat sini yang kuat pecah bulan Jun, sini pun bertahan kuat dan dia pecah. Dan sekarang dah buka, pasaran telah dibuka, but masih di situ, but still consider dari segi technicalnya dan di bawah moving average 50 dan juga telah membuat downtrend. Alright, ini pun satu petunjuk yang kurang baik lah. But persoalannya dia nak pergi mana? Kan dia nak pergi mana? Adakah nak pergi balik 1,002? Jauh lagi perjalanan kan? Jadi ke mana dia nak pergi? Next support adalah dia shoot around 1450 lah, psychology 1450. So that's the next target. Dan apakah akan berlaku lantunan disebabkan sokongan belian untuk pembentangan bajet? Ini sama-sama kita nantikan. But FBM KLCI breakdown support last week. Alright. Kalau kita lihat dari segi weekly chart juga kita dapat saksikan, alright, memang dia keluar morobuzu yang agak besar. Okay. Sebab last week market memang tak best. Betul? Dan kita dah turun for the past 3 weeks. Sebenarnya lah, kalau tengok merah ni dah 3 minggu. But kalau tengok dari atas puncak ni kan, dah berminggu-minggu tuan-tuan sebenarnya FBM KLCI kita mengalami penurunan. Anyway, you all tak beli saham-saham yang pastinya dia akan, kenapa? Satu, glove stock dalam sektor indeks, ada 2 saham utama, right? Dan selebihnya kebanyakan saham-saham pakai rapat dengan
bank, dan sekiranya OPR diturunkan, moratorium dilanjutkan kan. Jadi perkara-perkara ini pastinya akan memberi sedikit impak negatif terhadap pergerakan FBM KLCI. Alright. Namun saya tahu you all tak beli saham ni. Kita tengok sektor teknologi. Alright. Teknologi juga mengalami penurunan pada minggu lepas setelah kenaikan demi kenaikan berlaku sebelum ini. Alright. So let's see ke manakah di arah tujunya. Di hari ini memang internet dia slow sikit tuan-tuan. Saya nak share pun susah sikit ni. Tak apa lalu. Jom kita tengok keadaan pasaran yang telah dibuka pada pagi ni. Ni hilang pula saya punya platform tadi. Dia dah hilang pula Alright. Jom kita tengok apa yang berlaku dekat anyway, magic tak magic kan, dalam keadaan pasaran tak menentu pun kita dapat lihat saham Nationwide limit up pada hari Jumaat kan. Limit up, kenaikan 100%, luar biasa kan. Begitu juga saham Harbour Warren. Right? Kita tengok pagi ni apa yang berlaku dalam pasaran kita. Indeks dibuka berhati-hati, masih awal untuk diperkatakan, dan ini hari Isnin. Okey, ni hari Isnin, kita tunggu apa yang akan berlaku sebentar lagi. Jom kita tengok dari segi pasaran kita. Jom kita tengok saham yang paling aktif didagangkan di bursa pada hari Isnin, pembuka tirai November Rain. Masih saham-saham kecil menguasai pasaran, okey. Ni semua saham-saham yang aktif je lah tapi tak bergerak pun. Okey. Tengok, tak ada apa-apa. So far tak ada apa, semua masih kuning. Banyak kuning ni masih tak bergerak banyak lah. Nationwide mengalami penurunan sikit kan. Notion pula katalis kata nak buat glove juga. Semua dah boleh buat glove. But mostly saham glove mengalami kejatuhan mengalami kejatuhan. Saya settle, tak ada. Saya tak nampak any movement dekat top active counter, not yet. Alright. But dekat top active bercampur-campur lah, dan mostly saham-saham murah berleluasa dalam pasaran. Alright. Sebab top 5, you boleh nampak semua saham di bawah 25 sen. Menunjukkan pelabur-pelabur runcit ni tak tahu benda dicari dalam pasaran ni. Sebelum tu saya nak ingatkan, jangan terperanjat saham Vivocom. Vivocom saya untung banyak. Tolong semak. Ini tolong semak. Vivocom membuat share consolidation. Alright, share consolidation bermaksud saham anda akan tinggal sedikit. Jangan seronok sangat tengok, wah, aku untung besar kat Vivocom. Sebab Vivocom, alright, 10 jadi 1. Bermaksud kalau you ada 10 saham, tinggal 1 je saham kau. Jangan seronok, wah aku untung besar. Tidak tuan-tuan. Vivocom, tolong jangan sampai terlebih jual. Right? Tolong semak portfolio anda. Semak dengan reminder anda. Kerana hari ini adalah ex-date dia. Okay, Vivocom. Kan Vivocom ni consolidate. Betul tak? Betul tak? Siapa setuju? Siapa tahu benda ni? Tolong mengiyakan. Sebab saya dapat daripada broker ni. Vivocom membuat share consolidation. Bermaksud saham you daripada 10 tinggal 1. Alright? Jadi hati-hati Okey, hati-hati. Vivocom, termasuk Vivocom Warren ni. Dua ni. Jom kita tengok, betul tak? Buka advance charting, tengok pergerakan dia. So, saham you betul lah. Jangan terperanjat tengok, wah Haji saya untung banyak Haji. Ya Allah, kan terima kasih lah. Dia tak sedar. Tak payah terima kasih kat saya. Kan? Ni bukan gap up tuan-tuan. Ini share consolidation. Price belum adjust. Jadi kau jangan seronok teruja, wah aku untung kan. 4 sen pergi 50 sen. Tak. Jumlah saham you dah kurang. Kalau 10 tinggal 1. So careful. Check your portfolio, check with your reminder before you make any decision or to sell or whatever. Jangan sampai terlebih jual. Terlebih jual satu masalah lain tuan-tuan. So be careful kat situ. Okay, be careful kat situ. Alright, so itu yang berlaku lah dalam pasaran kita pada pagi ni. Lain-lain tu belum ada lagi lah Saya tak nampak, mostly semua megah ni saya tak nampak lagi signal, buy signal di pagi hari ni. Saya tak nampak lagi Not yet. Mostly bearish yang keluar. Okay, so Vivocom adalah saham yang membuat share consolidation. Top gainer, indeks dah turun 5 mata. Terus mengalami penurunan. So next target CCM. Ya Allah, CCM lah. Kan dia breakout Jumaat, Friday rule. Hari ini terus membuat breakout. Tahniah kepada CCM. Memberi pulangan 15% breakout pada pagi ini dan berlakunya gap up. Kecomel pada pagi ini.
Alright, kita tengok CCM. CCM tu dia luar biasa kan, terlibat dengan pharmaceutical. So CCM breakout Marubozu, cuma hati-hati. Oh yo, 10% terus pagi ni. RM2 pergi 23 selamat hari raya. Anyway, berlakunya reversal hammer kat sini, selepas berlakunya pullback, hammer, reversal, candle cubaan, breakout Jumaat hari ni, selamat hari raya. Friday rule, saham Friday rule yang berlaku pada hari Jumaat. 233, dia tak beri can, terus jalan. CCM, apakah syarikat-syarikat pharmaceutical lain juga akan turut serta? Sama-sama kita nantikan. But so far, saya tak nampak lagi any signal yang ada kecuali saham CCM yang membuat tujahan breakout pada hari ini. Alright. Lain saya nak tengok A-Health, PR Lexus masih awal nak kata Solution. So far campur-campur, Notion, bercampur-campur top gainer ni. There's no specific sector yang aktif yang ada dalam pasaran, not yet, bercampur-campur ni. Alright, except for CCM. So anyway, breakout Friday rule hari ni terus melompat 17%, luar biasa. Ada je saham-saham tu, bila kadang pasaran tu kan, macam mana pun dia nak lompat, dia lompat lah dia boleh melompat, dia boleh terbang macam tu je. Okay, ni tengok ni CCM, right, lonjakan 17% di pagi hari. But so far market sentiment kalau kita tengok, saham yang naik hanya 97, saham yang tidak berubah 243, saham yang turun lebih banyak 375 menunjukkan pasaran masih lemah, right? So please be careful dengan keadaan pasaran. But again, it's just bagi saya bersifat sementara because of the sentiment yang berlaku di luar sana. Jadi kita cari peluang, cari ruang untuk mengkaji saham-saham yang kita minati dan tunggu signal belian sebelum kita membuat sebarang keputusan dalam pelaburan. Dan top loser hari ini saya percaya saham-saham perbankan, saham-saham kayak KLCI dan juga Glove mengalami kejatuhan. You can see, nampak tak? Gratech Technology, UWC, Top Glove, saham-saham yang naik banyak sebelum ni kesan daripada sentimen yang kurang baik, saham-saham ini juga turut mengalami kejatuhan. Alright, tapi saham-saham inilah harus kita beri tumpuan yang lebih, terutama syarikat-syarikat yang mengumumkan prestasi yang baik, kerana di sini akan wujud peluang apabila berlakunya reversal candle. Alright, kerana kejatuhan ini lebih kepada sentimen. Alright, sebab tu kita tengok top loser adalah kebanyakan saham-saham Glove Technology. Dua sektor yang telah naik begitu banyak, so berlakunya apabila fear factor berlaku, jadi para pelabur, para pedagang melepaskan pegangan yang ada, dia hold cash before diorang buat re-entry apabila pasaran datang kembali. Ini normal. Ini perkara biasalah yang berlaku. Sebab tu saham bergerak secara zigzag, saham naik zigzag, turun pun secara zigzag. Alright. So I hope that sesi ni memberi manfaat pada semua. Bantu saya share. Kalau tak ada 500, inilah sesi terakhir kita lah hari ni. Kan? You all tak nak like, tak nak komen, tak nak share, kan? Tak memberi manfaat, sedangkan kita nak menyebarkan kebaikan, kan? Dahlah benda percuma, kan? Bukannya tak luak pun, tak suruh bayar pun, kan? Tapi kita menyebarkan manfaat, kan, kepada orang lain supaya tidak terlibat. At least orang ambil tahu tentang dunia pelaburan saham, kan? Untung rugi dalam dunia pelaburan tu biasa, kan? Tapi tak daripada terjebak dengan skin cepat kaya. Inilah satu perjuangan kita untuk menyebarkan benda-benda manfaat kepada orang lain, kan? Dan kita boleh ambil tahulah apa yang berlaku dalam pasaran. Alright. CCM Momentum Screener baru tadi lepas screener mastery nanti ya. Petang ni jangan lupa you ada sesi mastery lagi petang ni you ada sesi live nak tengok, kan? Kita dah belajar semalam, kan? Saya sebenarnya nak tengok, nak buka saya punya screener kat ni. Sebenarnya tak, dia sangkut lah, kan? Saya pun teruja semalam belajar kelas tu, kan? Okay. Wow, silver pun breakout Apakah emas pula lepas ni? Silver dah breakout. Sekejap saya kalau boleh buka ni lah Petang ni kita akan buat market screener. Mungkin tim hari ni RHB ada beberapa saham yang diberikan. Tioseng, Post Malaysia, ya, logistik stock. Mungkin ada yang terlibat. Okay. Right, CCM breakout. Okay, sekejap
Jap. Saya tengah tengok screener. Tengok stok screener kat bursa pun memang sangat lemah lah 52 weeks high. Nampak? CCM, Nationwide, Vivoca tak kira lah ni bukan kenaikan 100% tau sebab tak adjust, jangan. So nampak? 3 stok je ada. 2 stok lah. Vivoca saya tolak. CCM dengan ni pun dah turun balik. Laju je turun balik kan. Market sentiment tak best. Alright. Jadi semalam kita belajar semalam carta kan. Kan? Kita tengok CCM. Ni pun memang dalam carta lah dia break up pun kan. Jangan kejar. Market sentiment nampak tak? Index tak cantik, saham jatuh banyak. So relax. Kan standby cash, perhati nampak dia naik laju buang balik. Sebab tu jangan kejar pagi ni. Kan? Kalau dah jual selesai dah 3 hari pun itu dah mengejar pasaran tu. Kan? Dia nak kejar kerja dia. Itu masalah kita tu. Alright? Okay. Nantilah. So dari segi ni memang kita nampak selling dah start masuk. Okay? Selling dah start masuk. So ni yang berlaku lah dalam pasaran kita pada hari ni. Okay? Saham-saham lain saya tak nampak any signal lain saya tak nampak saham-saham lain. Anyway jangan kejar lah market. Dan indeks dah 7 mata, saham naik pun sikit je. So just memang sangat volatile minggu ni. Saya menjaga akan terus volatile kesan daripada keadaan katalis-katalis yang banyak yang akan dinantikan oleh para pelabur dan juga pedagang. Jadi mungkin kita beri tumpuan kepada saham-saham kajian kita dan tunggu pasaran reda dan signal-signal reversal kembali. Alright, but for time being tak nampak begitu kuat yang ada dalam pasaran. Sebab itu dari sisi screener mungkin tim kita ada tak? Saya fikir kalau pagi awal tak ada screener tu tak adalah. Kalau tidak kita akan share screener kita dekat klien RHB kita okay. Technically nampak masih ada ruang untuk KSI terus jatuh ke tahap yang seterusnya sebab support yang kuat telah pun dipecahkan. So just extra careful sikit dengan keadaan pasaran. But opportunity akan ada sentiasa akan hadir apabila kita bersedia untuk menyambut peluang. Alright? Dan kita harap sesi minggu ni kita lalui dengan tenang. Okay, dengan tenang insya-Allah. Alright guys. So terima kasih banyak kerana bersama dengan saya pada sesi hari ini dan petang nanti pada mereka sebelum saya lupa sebab saya nak ingatkan, Syazwan sudah ingatkan you all ada pada mereka yang terlibat dalam kelas mastery screener mastery semalam. Petang ni ada live market untuk melihat bagaimana screener membantu kita dan menunjukkan pasaran tu lemah atau tidak, pasaran okey atau tidak kan. Jadi dia memudahkan kita untuk membuat keputusan. Itu saja kan. Jadi kita tahulah kan keadaan pasaran. Ini saya dah cerita pun keadaan pasaran mengikut apa yang kita dah belajar terutama alumni The Protege kan. Dia dah tahu dah market keadaan pasaran berapa banyak saham naik, indeks macam mana, bias kita macam mana. Jadi kita tengok benda yang sama. But of course screener ni akan menunjukkan bahawa pasaran agak lemah. Ya, tim saya dah share pun memang lemah seperti yang saya tunjukkan tadi. Sebab apa? Sebab screener yang ada tidak menunjukkan sebarang momentum. Nampak tak? Screener yang ada lemah. Tak banyak. Ini je ada. Dia tahulah bila tak banyak jadi kita kena berhati-hati. Kalau banyak menunjukkan momentum pasaran bagus. Ini saya percaya you all dah belajar semalam lah. So terima kasih banyak kepada semua yang bersama dengan kita. Alright, so tahniah kepada mereka yang akan sertai program The Protege kita pada 28 hingga 30 hari bulan. Moga sesi ini memberi manfaat kepada anda dan dengan sokongan-sokongan yang kita berikan dan kepada mereka yang telah mendaftar program The Protege, malam besok you ada sesi bersama saya. Mulai malam besok you dah mula kelas. Alright, kelas you mula awal, sebulan lebih awal sebelum sesi The Protege yang akan berlangsung pada 28 hingga 30 November. Alright, so saya doakan kepada anda semua dilimpahi rezeki yang luas, dipermudahkan segala urusan, dijauhi pada rugi yang sia-sia. Stay calm. If you believe in the company that you invest, alright, kalau dah jauh sangat you punya money management dah langgar, just stay calm dulu sebab kejatuhan hari ini disebabkan oleh sentimen yang berlaku di luar dan juga dalam negara. There's so perkara-perkara yang negatif dalam pasaran. So just extra careful sedikit dengan keadaan pasaran. Alright, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berdagang dan selamat melabur. Jadi pelabur bijak, jadi pelabur bertakwa. Selamat mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani.
labursaham.com